Dalam surat beliau yang ditujukan kepada lembaga penasihat SPRM yang bertarikh 15 hari bulan April 2009, Mak Zain pun berkata begitu, dan I quote, tanpa mengambil kira kesahihan pelantikan panel bebas tersebut, seorang yang arif panel berkenaan telah mendapati Gani Patil terlibat dalam salah laku jenayah, sekalipun sejenis jenayah yang dilakukan tidak dinyatakan. Selaku pegawai penyiasat kes Mata Lebam 1998, saya amat yakin sekiranya yang arif ahli-ahli panel berkenaan dibekalkan dengan dokumen lengkap seperti yang terkandung dalam kertas siasatan yang pernah saya sediakan dahulu dan dibaca bersama dengan laporan Suruhanjaya Diraja, maka ketiga-tiga yang arif berkenaan akan mendapati salah laku jenayah yang lebih dari itu. Dan Tuan Pengerusi, Mak Zain seterusnya mengemukakan bukti untuk menyokong apa yang disebut sebagai dakwaan mereka fabricate keterangan palsu berkaitan laporan perubatan ke atas DSAI dalam kes Mata Lebam 1998 yang terlibat Gani Patil dan Dr. Rahman. Mak Zain telah mengisytiharkan bahawa beliau serta pegawai-pegawai dalam pasukan khas kes tersebut dan juga pucuk pimpinan PDRM ketiga itu tidak pernah mensubahati Tan Sri Gani Patil dalam memalsukan keterangan terhadap DSAI. Malahan beliau menjelaskan bahawa beliau telah mengambil segala langkah yang perlu yang dirakamkan dalam diary penyiasatan beliau untuk menasihati dan menghalang beliau daripada melakukan sesuatu yang menyalahi undang-undang dalam penyiasatan kes Mata Lebam tersebut. Mak Zain telah menasihatkan Gani Patil ketika itu Perzizi Dr. Rahman yang sedang dalam siasatan polis berkaitan satu ugutan jenayah ke atas seorang Dr. Abdul Halim Mansar yang merupakan pakar forensik hospital di Kuala Lumpur yang mula-mula menyediakan laporan kecederaan ke atas DSAI atas permintaan rasmi beliau, dan penggunaan Dr. Rahman menyediakan laporan perubatan bertentangan dengan apa yang telah disediakan oleh Dr. Halim akan menyebabkan complication kemudian hari. Rupa-rupanya Gani Patil telah mengambil kesempatan posisi Dr. Rahman sedemikian itu untuk mengarahkan menyediakan sejumlah 3 laporan palsu berlainan berkaitan dengan kecederaan DSAI dalam insiden Mata Lebam tersebut. Dalam ucapan bajet saya pada 28 hari bulan Oktober, saya ada merujuk kepada surat terbuka Mak Zain bertarikh 8 hari bulan Oktober 2010 yang dituju kepada Datin Kalsum Taib, isteri dan biografer Datuk Syafiee Yahya, bekas Ketua Badan Penjagaan Rasuah, sebagai respons terhadap soalan-soalan yang dibangkitkan dalam buku beliau mengenai siasatan polis terhadap dakwaan ke atas bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir kerana salah guna kuasa pada Jun 1998 dengan menghentikan siasatan rasuah terhadap Ali Abdul Hassan Sulaiman, Ketua Unit Perancangan Ekonomi, kerana Mak Zain merupakan pegawai yang bertanggungjawab terhadap siasatan ke atas dakwaan berkenaan. Mak Zain mendedahkan dalam surat terbuka yang ditulisnya bukan bulan Mei ini yang dituju kepada Tan Sri Ismail Omar, pada masa itu Timbalan Ketua Polis Negara, serta Menteri Dalam Negeri Datuk yang berhormat daripada ada Menteri Dalam Negeri yang menggesa supaya kaji semula siasatan ke atas keterangan palsu yang direka terhadap DSAI dalam kes serang Mata Lebam Nia tahun 1998, untuk mempertahankan kredibiliti, kebebasan dan imej PDRM yang telah serius terjejas sejak 2006. Saya memberitahu Dewan Yang Mulia ini bahawa Mak Zain telah membuat dakwaan yang serius, iaitu bahawa bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan dan Peguam Negara Gani Patil telah membenarkan keterangan palsu digunakan di dalam kes Mata Lebam DSAI dan mesti bertanggungjawab terhadap keadaan hura-hara sistem keadilan jenayah negara masa kini. Dalam surat terbukanya, Mak Zain ada bertanya, dan saya quote satu peringatan, apa sudah jadi dengan sistem
keadilan jenayah kita. Siapa yang sepatutnya dipersalahkan? Siapa yang menyebabkan sistem keadilan jenayah kita menjadi kucak kecil, sehingga kan sesiapa juga boleh memainkannya tanpa takut kepada sebarang tindakan dan hukuman undang-undang. Saya tidak teragak-agak untuk menyatakan bahawa keadaan ini berpunca daripada presiden yang dibuat oleh Tan Sri Gandhi Patil dan Tan Sri Musa Hassan sendiri. Saya berkata di Parlimen, ikut apa yang saya kata, Gandhi Patil, Musa Hassan atau Menteri Dalam Negeri Hishamuddin dan Ketua Polis Negara Ismail, semua tidak boleh terus membisu terhadap surat terbuka yang semua memudaratkan oleh seorang bekas pegawai polis kanan dan menyuruh supaya Menteri Dalam Negeri memberikan satu penjelasan yang menyeluruh mengenai perkara ini di Parlimen. Saya rasa sungguh terkejut kerana Menteri Dalam Negeri apabila tidak menjawab pertanyaan saya mengenai tuduhan serius Mak Zain terhadap sistem keadilan kita. Dan apabila saya bertanya, semasa beliau selesai menggulung ucapan selama 2 jam, mengapa tiada jawapan terhadap soalan-soalan yang saya bangkitkan? Beliau kata bahawa saya tidak pernah membangkitkan perkara ini dalam ucapan saya. Saya merasa sungguh terkejut kerana apa yang saya katakan telah dicatat dalam Hansard. Ini adalah Hansard 28 hari Oktober. Sama ada Menteri Dalam Negeri tidak jujur ataupun beliau telah ditipu oleh pegawai-pegawai yang bermakna Menteri Negeri not master of his own ministry. Bagaimana perkara seperti ini boleh berlaku? Melainkan ialah satu usaha sengaja untuk tidak mengendahkan dan satu cover-up skandal terbesar dalam sistem keadilan Malaysia. Sebagaimana yang dirujukkan dalam surat terbuka kepada Datin Kausum Mak Zain ada berkata, dan izin saya petik dalam surat saya kepada Tan Sri Ismail itu juga saya telah memberi isyarat awal berkaitan pemerhatian saya mengenai penggunaan keterangan palsu dalam perbicaraan sodomi 2 yang sedang berjalan. Keterangan palsu tidak benar itu adalah dalam bentuk 2 affidavit yang diikrarkan pada 30 hari bulan Jun 2009 oleh 2 pegawai Jabatan Peguam Negara bagi pihak pendakwah raya. Perkara ini bukan rahsia kerana DSAI sendiri telah membuat laporan polis Travis Report 5160/09 pada 21 Julai 2009 dan membuat kenyataan akhbar mengenai laporan terhadap Datuk Abdul Razak Musa, Pengarah Pendakwaan dan Perundangan SPRM, dan Timbalan Pendakwah Raya Hanafiah Haji Sagaria dari Jabatan Peguam Negara, seorang ahli dalam pasukan pendakwaan, berpeluang meneliti kandungan dokumen-dokumen tersebut yang berada dalam public domain itu serta mengetahui perkara subjek yang terkandung dalam laporan Suruhanjadi Raja berkaitan. Saya berpendapat yang dakwaan DSAI adalah kebenaran walaupun saya tidak mempunyai akses lagi untuk mengetahui hasil siasatan berkaitan laporan tersebut. Saya memberikan isyarat awal ini adalah untuk Batu Lebam. Hari ini pula ketika saya sedang menulis surat terbuka ini kepada Datin, tersiap pula secara meluas dalam akhbar dan blogs mengenai seorang Rahimi Osman yang disenaraikan sebagai seorang saksi pembelaan, menghebatkan pula yang beliau dipaksa membuat statutory declaration untuk mengaitkan Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Rosmah Mansor dalam kes sodomi 2 yang melibatkan sahabat beliau Muhammad Saiful Bukhari Aslan 2 tahun lalu. Dilaporkan pula konon Rahimi Osman telah membuat SD yang baru pula. Ini mengingatkan kita kepada apa yang dilakukan oleh private investigator Bala dalam kes bunuh Atatürk. Apa sudah jadi dengan sistem keadilan jenayah kita? Seolah bab 11 dalam kanun kesiksaan berkaitan keterangan palsu dan kesalahan terhadap keadilan awam tidak wujud lagi. Siapa yang sepatutnya dipersalahkan? Siapa yang menyebabkan sistem keadilan jenayah kita menjadi kucak-kacir sehingga sesiapa juga boleh mempermainkannya tanpa takut kepada sebarang tindakan dan hukuman undang-undang? Saya tidak teragak-agak untuk menyatakan bahawa keadaan ini berpunca daripada presiden yang dibuat oleh Tan Sri Gandhi Patil dan Tan Sri Musa Hassan sendiri. Jika mereka boleh mereka cipta keterangan palsu dan menggunakan 2 daripada 3 laporan
yang dipalsukan itu pula dalam prosiding kehakiman Suruhanjaya Diraja, dan kemudian mentabik dada mengatakan mereka bersih daripada sebarang salah laku jenayah. Jika Tan Sri Musa boleh memberi keterangan palsu dalam perbicaraan dalam Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur seperti yang dilaporkan oleh seorang penggubal undang-undang YBC berasa dalam bulan Mac tahun ini, dan tiada tindakan dikenakan. Jika Tan Sri Musa Hassan boleh mengemukakan pernyataan tuntutan yang tidak benar dalam samannya terhadap DSAI serta menuntut berjuta ringgit sebagai ganti rugi pula dan menayangkan pula saman tersebut kepada dunia, maka PI Balasubramaniam dan Rahimi Osman juga tidak bimbang akan tindakan undang-undang terhadap mereka. Cuma yang tidak bernasib baik mungkin Brigadier Jeneral Datuk Muhammad Yassin Yahaya, bekas Panglima Brigade Sabah. Saya juga tidak pernah mengenali beliau, yang telah berpuluh tahun menabur keringatan mempertahankan kedaulatan negara, akhirnya diaibkan dengan dituduh memberi keterangan palsu walaupun kemudian didapati tidak bersalah ketika memberi keterangan di mahkamah melibatkan satu kes Dato' Ramli Yusof Unquote. Tuan Pengerusi, Gani Fatil didakwa bahawa beliau mereka keterangan palsu dalam siasatan mata lebam DSAI tahun 1998, satu dakwaan yang tidak pernah dinafikan. Sungguh pun dakwaan berkenaan dibuat oleh pegawai polis yang bertanggungjawab terhadap siasatan berkenaan 12 tahun yang lalu. Dakwaan ini dibuat bukan oleh seorang seberangan, tetapi oleh seorang pegawai polis tangkanan yang diberi amanah melakukan siasatan ke atas salah satu peristiwa paling hitam dalam sejarah polis dan pentadbiran baik negara kita. Kita menghadapi situasi yang pelik dan memeranjatkan di mana pegawai negara, pegawai undang-undang tertinggi pangkatnya di negara yang juga merupakan pentadwa raya, didakwa melakukan tindakan yang menyongsang undang-undang dan perlembagaan yang beliau tanggungjawabkan untuk mempertahankannya sehingga menjejaskan dan menyongsangkan proses keadilan, tetapi tidak berani mengambil sebarang langkah untuk menafikan dakwaan-dakwaan serius seorang pegawai polis kanan, misalnya menerusi satu Suruhanjaya Siasatan Diraja. Hanya atas perkara ini sahaja satu usul mengutuk menerusi potong gaji 10 adalah diperlukan. Dan kalau Mat Zain dia kata itu bohong, dia boleh dibawa ke mahkamah oleh kerana ini dah satu jenayah, boleh didakwa, atau Gani Fatil boleh ambil tindakan untuk membersihkan nama. Tetapi dua-dua jalan pun tidak digunakan. Dan atas perkara ini sudah cukup untuk adalah satu usul untuk memotong RM10. Tapi bukan ini saja, banyak lagi isu yang menjejaskan keyakinan orang ramai terhadap kebebasan dan profesionalisme program negara yang dapat dibangkitkan. Tetapi oleh kerana had masa, saya hanya akan meneraikan lagi satu perkara sahaja, ialah kita adalah kes Private Investigator Balasubramaniam.